Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Tidak lama lagi Hari Raya, saya ingin ucapkan selamat Hari Raya kepada seluruh umat Islam yang akan beraya tak lama lagi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Ada satu keputusan terbaru daripada seorang daripada seorang peguam yang amat berpengalaman di Malaysia berkenaan dengan satu keputusan mahkamah yang pastinya akan mengejutkan seluruh Malaysia. Penghakiman yang berbeza tidak akan mencemar keputusan majoriti. Itu kata peguam. Tuan-tuan dan puan-puan, berita ini mengejutkan kerana ramai orang mendakwa bahawa penghakiman yang berbeza itu boleh mencemar keputusan majoriti. Tetapi sebenarnya menurut seorang peguam yang cukup berpengalaman yang amat luas di dalam politik Malaysia, beliau berkata, sebenarnya penghakiman yang berbeza itu tidak sama sekali mencemar keputusan majoriti. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, seorang peguam kanan pada hari ini telah berkata, sesebuah penghakiman itu berdasarkan majoriti dan tidak boleh dianggap sebagai lebih rendah berbanding keputusan sebulat suara yang dibuat oleh panel 3 atau 5 orang hakim. Kata Hanif Katri Abdullah, orang ramai tidak boleh berharap setiap seorang hakim mempunyai pandangan yang sama bagi sesuatu kes. Katanya, kita tidak seharusnya melihat kepada penghakiman yang berbeza sebagai mencemarkan keputusan majoriti. Tambahnya lagi, hanya kerana terdapat penghakiman yang berbeza pendapat, ia tidak menjadikan keputusan 4-1 itu sebagai satu keputusan yang lebih rendah daripada keputusan sebulat suara tersebut, katanya dalam kenyataan itu. Hanif Katri, iaitu peguam kanan itu, berkata demikian sebagai seorang daripada ahli panel Forum Awam Anjuran Majlis Peguam Malaysia di Kuala Lumpur pada hari ini. Dia merujuk kepada keputusan semasa yang memang menarik perhatian Malaysia pada ketika ini, iaitu keputusan 4-1 oleh 5 orang hakim Mahkamah Persekutuan. 5 orang hakim Mahkamah Persekutuan, 4-1 keputusannya, yang dalam pendengaran permohonan Najib Razak untuk menyemak semula hukuman penjara 12 tahun yang telah dikenakan ke atasnya. So, kita tahu bahawa Najib kalah lagi dengan keputusan 4-1. Dan mereka pula menggunakan hanya satu hakim itu, mereka ambil hujahan ataupun mereka ambil yang hakim punya satu orang itu sebagai salah satu daripada menjadi petition mereka kepada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Bekas Perdana Menteri itu sedang menjalani hukuman tersebut selepas disabitkan bersalah atas 7 pertuduhan jenayah yang membabitkan dana 42 juta ringgit Malaysia milik SRC International Sdn Bhd. Ketika kesalahan tersebut dilakukan, SRC adalah merupakan anak syarikat 1MDB. Susulan keputusan berkenaan, penyokong Najib serta UMNO telah menyifatkan penghakiman berbeza itu sebagai memberikan harapan baru untuk bekas presiden mereka untuk dibebaskan daripada penjara mahkamah. Tapi secara peribadi, saya admin The Twin TV, saya tidak setuju untuk Najib Razak diampuni dengan segera. Saya fikir perlu ada masa yang tepat dan perlu ada proses untuk pengampunan yang lebih baik. Tapi apapun keputusan daripada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, saya tetap menyokong dan tetap menjunjung titah daulat Tuanku. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini.
Akhirnya Istana Negara mengeluarkan kenyataan, akhirnya Istana Negara bersuara. Setelah lama Istana Negara tidak mengeluarkan apa-apa kenyataan, akhirnya Istana Negara mengeluarkan kenyataan pengumuman yang memang ditunggu-tunggu oleh rakyat Bahrain, 30 juta rakyat Malaysia. Istana Negara dalam satu kenyataan baru-baru ini telah pun menafikan bahawa adanya kenyataan isu tentang integriti perkhidmatan awam. Istana Negara menafikan mengeluarkan kenyataan isu integriti perkhidmatan awam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Istana Negara telah pun menafikan kononnya ada mengeluarkan kenyataan media berhubung isu integriti perkhidmatan awam seperti yang telah tular di media sosial pada Selasa. Pertama, tuan-tuan dan puan-puan, pada pendapat saya, orang yang bertanggungjawab menyebarkan, orang yang bertanggungjawab memfitnah, mencipta kenyataan media itu harus dicari, diambil tindakan. Kerana dia kalau tidak dicari dan diambil tindakan, pasti akan buat lagi. Dia akan ulang lagi. Dia akan buat lagi untuk melakukan hal yang sama, yaitu ini boleh dikata sebagai memfitnah kepada Istana Negara. Bukan main-main. Menerusi satu catatan di Facebook, Istana Negara telah memaklumkan pihaknya tidak mengeluarkan kenyataan sedemikian. Jadi siapa manusia yang tidak bertanggungjawab itu yang telah pun mengeluarkan kenyataan tak bertanggungjawab itu? Beliau perlu dicari dan ditangkap, disiasat dan diambil tindakan undang-undang. Adalah di dalam kenyataan itu, Istana Negara menyatakan adalah dimaklumkan bahawa Istana Negara tidak pernah mengeluarkan kenyataan media seperti yang telah dipaparkan dan yang telah tular di media sosial hari ini, kata kenyataan itu. Sehubungan daripada itu, orang ramai dinasihati agar tidak menyebar atau berkongsi lanjut kenyataan palsu itu menerusi mana-mana platform media. Menurut catatan itu daripada bernama, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya ingin menyatakan bahawa saya dengan ini mengecam manusia-manusia yang tidak hormat kepada institusi diraja ini, yang mengambil peluang, mengambil tindakan yang salah. Sudahlah salah, lepas itu mempergunakan lagi pula Istana Negara. Teruk sungguh manusia ini. Yang ini entah apa dia punya persamaan. Ini memang betul-betul teruklah. Berani pula tu. Saya fikir manusia ini perlu ditangkap, dihadapkan di undang-undang dan diambil tindakan. Kalau tidak, dia akan terus-menerus buat ini sebab dia ingat terlepas, tak ada apa-apa pun. Jadi jangan sampai ini boleh jadi kes derhaka. Memfitnah Istana Negara dengan berani. Haprak sungguh. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Raya. Selamat menyambut Hari Raya kepada semua rakyat Malaysia. Biarlah memandu berhati-hati, jaga keselamatan. Dan jumpa lagi. Bye-bye.